Ish, apa ni? Dompet lah. Dompet siapa ni? Assalamualaikum, Mama Wati. Waalaikumsalam, Amira. Kenapa dengan dompet tu, Mama? Itulah, saya jumpa dompet ni dekat sini. Tak tahu siapa punya. Mesti risau pemilik tuannya. Abang polis tu. Bang. Ya, Puan. Ni kawan saya. Dia jumpa dompet ni. Saya terjumpa dompet ni. Tak tahu siapa punya. Baik, tak apa. Dompet ni saya akan ambil. Nanti Puan ikut saya pergi balai untuk buat report. Cuma nanti kita akan simpan dan kita akan bagi kepada tuan dia lah kalau ada laporan polis. Okey. Baik. Terima kasih. Baik, sama. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar anda semua pagi ini? Saya harap semuanya sihat selalu, ceria-ceria selalu, sentiasa dalam naungan rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita nak belajar sama-sama. Kita nak teruskan pembelajaran kita dengan subjek pendidikan Islam dan topik kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Kan siapa guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita? Kita saksikan dulu profil mereka. Baik, itu dia kita bersama dengan dua orang ustazah yang auranya sangat-sangat luar biasa. Kita bersama dengan Ustazah Amirah Ismail, Guru Pendidikan Islam SK Putrajaya Prisin 92 dan juga Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif, Guru Pendidikan Islam SK Putrajaya Prisin 51. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Baik. Nampak ceria-ceria, nampak happening walaupun pakai kita kata pelitup muka tapi nampak keceriaan wajah tu. Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebelum kita nak melangkah dengan lebih jauh berkenaan dengan nak membincangkan subjek kita pendidikan Islam dan topik kita Nabi Muhammad Al-Amin, yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, yang mana kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan juga kita ada gel pembasmi kuman Ustazah untuk kita gunakan. Silakan. Okey, saya mula dulu. Baik. Ini kalau adik-adik dekat rumah kan tak ada gel pembasmi kuman, tidak ada masalah. Silakan Ustazah. Pakailah sabun. Mama, tak ada gel pembasmi kuman, tak boleh nak jaga kebersihan. Tak. Gunakan saja air dan juga sabun pun boleh, tidak ada masalah. Objektifnya nak jaga kebersihan. Ya, Ustazah. betul. Baik Ustazah, adik-adik saya dekat belakang sekarang ni dah berbunyi Ustazah. Abang, kami nak masuk, kami nak masuk. Tak sabar nak belajar. Aura nak Ustazah belajar. tu. Baik, kita nak persilakan adik-adik saya yang comel-comel, ada daripada 3 buah sekolah. Itu dia. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Boleh buka mic? Sihat kan? Alhamdulillah. Baik, Ustazah, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita, boleh tak? Boleh. Persilakan. Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan adik kita yang pertama daripada SK Putrajaya Prisin 92, Raisha Khairin. Silakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani. Assalamualaikum Ustazah Rahmawati dan Ustazah Amirah. Salam sejahtera. Saya Raisha Khairin binti Muhammad Rizwan dari SK Putrajaya Prisin 92. Baik, terima kasih adik Raisha Khairin. Itu dia. Seterusnya adik Mehmet Fateh. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Mehmet Fatih bin Muhammad Saleh dari SK Putrajaya Prisin 51. Baik, itu dia. Adik Mehmet Fateh ni mesti terinspirasi. Ayah dia mesti terinspirasi dengan Sultan Muhammad Al-Fateh ni. Kan, sebab Mehmet ni biasanya orang Turki. Kan, itu dia. Baik, terima kasih adik Mehmet Fateh. Seterusnya adik Nurin Anissa. Silakan.
Assalamualaikum Ustazah Rahmawati dan Ustazah Amira. Nama saya Nurin Anissa binti Muhammad Hafizul. Saya dari Sekolah Putrajaya Persen 51. Baik, itu dia. Terima kasih adik Nurin Anissa. Seterusnya Wan Azalia, silakan. Hai, Assalamualaikum Ustazah Rahmawati dan Amira. Nama saya Azalia Miazara binti Wan Muzamri dari SK Putrajaya Persen 51. Baik, itu dia adik-adik kita daripada SK Putrajaya Presin 51. Seterusnya adik daripada SK Putrajaya Presin 11-1. Adik Nurhani, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Ustazah Rahmawati dan Ustazah Amira. Nama saya Nurhani Edrina binti Faris. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Baik, terima kasih adik Nurhani. Dan yang terakhir adik Uwais Al-Qarni. Wah, sedap nama. Silakan. Silakan adik Uwais Al-Qarni. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Uwais Al-Qarni Duyung Kuala Terengganu. Wah, itu dia. Ini energetik betul ni. Energetik. Daripada SK Duyung, Terengganu orang Ganu kita. Apa nak khabar dari Ganu? Sungguh. Okey, baik, itu dia. Adik-adik semua dah ready ke untuk kita mulakan kelas pagi ni? Kalau dah ready, belajar double thumbs up macam ni. Itu dia. Wah, adik-adik kita seronoklah, muka tu senyum je. Baik, Ustazah, bila sebut berkenaan dengan pendidikan Islam dan topik kita Nabi Muhammad Al-Amin, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam pembelajaran kita pagi ni, Ustazah? Mungkin kita mulakan dengan Ustazah Amira, silakan. Okey, pembelajaran kita akan menyentuh tentang sifat kepribadian Nabi Muhammad yang sifat dia Al-Amin, yang amanah. Dalam perniagaan, dalam berdakwah dan sebagainya. Baik, itu dia contoh ikutan kita. Baik, Ustazah. Sambil-sambil itu juga kita tengok adakah warna-warni dekat atas meja ni. Apa kaitan sebenarnya kita nak belajar dengan sampul-sampul warna-warni ni juga kejap lagi, Ustazah? Sampul-sampul ni nanti kita akan kita ada aktiviti permainan dan juga ada kuis nanti di dalam slot 3. Nanti Ustazah akan terangkanlah. Okey, maksudnya sepanjang pembelajaran ini nantilah. Ya, betul. Okey, baik. Dan kita nak tengok apa pandangan adik-adik saya yang comel-comel berkenaan dengan subjek dan juga topik kita pagi ini berkenaan dengan Nabi Muhammad Al-Amin. Saksikan dulu video ini. Tahukah kawan-kawan Nabi SAW bersifat Al-Amin sejak dari kecil lagi? Sejak kecil lagi, Nabi sudah belajar dan mengamalkan tentang adab berdagang, kejujuran, akad berdagang dan banyak lagi. Jom kawan-kawan kita mulakan hari ini dengan mengamalkan sikap Al-Amin seperti jujur dan boleh dipercayai. Al-Amin bererti yang setia, jujur dan dipercayai. Seorang murid yang mempunyai sifat ini ketika menerima jawatan di sekolah akan menjalankan tanggungjawab dengan jujur dan penuh dedikasi. Sifat seperti ini selalunya muncul pada individu yang percaya dengan yakin. Al-Amin bermaksud orang yang dipercayai. Ia merupakan gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang Quraisy Mekah menentang dakwah baginda, tetapi mereka tidak dapat menafikan sifat amanah dan jujur yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dengan sifat jujur dan amanah, akhirnya dakwah Nabi SAW dapat diterima oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Baik, itu dia pandangan adik-adik kita berkenaan dengan Al-Amin dan yang pastinya adalah bukan aktiviti, kita panggil sebagai peribadi yang patut kita contohi yang ada pada diri kita lah. Baik, Ustazah, sebelum kita teruskan kelas kita nak berhenti rehat seketika, Ustazah, boleh tak? Boleh. Alright, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Ustazah Amira Ismail, juga Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif dan juga adik-adik saya yang comel-comel daripada 4 buah sekolah yang bersama pada pagi ini. Adik-adik semua dah ready ke? Kalau dah ready, belanja benda-benda masam macam ni, goyang-goyang. Wah, dah ready dah, semua dah bersemangat. Baik Ustazah, kita tak nak lengahkan masa lagi, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Ustazah, silakan. Okey, baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari buku teks Pendidikan Islam tahun 2. Murid-murid bolehlah membuka muka surat 103. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah bidang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, Ustazah nak jemput Azhar untuk mengetuai bacaan doa kita. Boleh Ustazah. Boleh ya? Insya-Allah. Baik, semua angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, terima kasih Azhar. Sama cikgu. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan apakah maksud amanah. Ustazah nak tanya pandangan murid-murid di Google Meet. Baik. Ustazah nak tanya Nurin, apa yang Nurin tahu, apa yang Nurin faham tentang amanah? Baik, silakan Nurin. Nurin. Boleh bagi pandangan? Bercakap benar. Bagus, betul, mumtaz. Okey. Baik. Baik, Ustazah nak tanya lagi pandangan. Nampak macam Mehmet Fatih nak jawab lah Ustazah. Mehmet Fatih nak cuba jawab. Apa yang Mehmet tahu tentang amanah? Silakan, Boleh Mehmet kongsikan Fatih. dengan kawan-kawan? Mehmet, berikan satu contoh sifat amanah yang Mehmet tahu. Dipercayai. Bagus, mumtaz. Itu dia. Okey, itu dia. Baiklah, kita dah tanya dua orang murid pandangan tentang apakah maksud amanah. Baik. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Amanah bermaksud kepercayaan atau kejujuran. Sama lah macam adik-adik kita cakap tadi Ustazah. Ya, sama seperti apa yang anak-anak di Google Meet tadi. Baik. Okey, amanah ini bermaksud kepercayaan atau kejujuran, iaitu seorang yang amanah dan juga boleh dipercayai, iaitu boleh dipercayai dan jujur. Contohnya, kita sebagai murid di sekolah, Baik. okey, kalau awak diberi amanah sebagai ketua kelas, jadi awak hendaklah menjalankan amanah awak sebagai ketua kelas. Contohnya, kalau ada murid yang bergaduh di dalam kelas, membuat bising dalam kelas ketika guru tak ada, kenalah ketua kelas tegur atau bagi nasihat kepada kawan-kawan jangan buat bising dan juga jangan bergaduh. Kalau awak tak mampu sebagai ketua kelas, tak mampu nak nasihati, tak mampu nak leraikan pergaduhan kawan-kawan tu, kena cepat-cepat bagi tahu dengan guru. Jangan pula awak ketua kelas buat tak tahu je kawan bergaduh, buat bising di dalam kelas. Ketua kelas join sekali Ustazah. Okey, sebagai contoh yang kedua. Baik. Okey, contohnya kita murid di sekolah kerajaan ni kita diberikan amanah pinjaman, skim pinjaman buku teks. Ya. Kalau kita nak beli buku teks tu mahal. Sebuah buku teks tu harga berbelas-belas ringgit. Ya, Kalau Ustazah. dah berbelas-belas buku teks, harga dah 100 menghampiri 200 ringgit kan. Jadi bila kita diamanahkan oleh sekolah untuk menjaga buku teks, kita kena jaga buku teks kita dengan baik. Kalau buku teks itu kita dia. tu hilang ke, Ya. koyak ke, maka kita kenalah ganti. Bukan sekadar Ya. amanah dengan Ya. tanggungjawab. Contoh macam Ustazah bagi contoh Ya. di kita kelas.
tetapi juga dengan barang-barang yang kita dapat ataupun yang kita ada lah Ustazah. Ya, betul. Okey, baik. Okey, contoh yang berikutnya. Baik. Kalau guru awak amanahkan awak untuk siapkan kerja sekolah di rumah. Dekat sekolah tak sempat nak siapkan kerja sekolah. Yap. Ustazah cik-cik cakap terang-terang, lepas tu nak buat kerja sekolah tak sempat nak siapkan di dalam kelas. Yap. Maka Ustazah pun amanahkan supaya awak siapkan kerja sekolah tu di rumah, maka awak pun kenalah siapkan. Jangan pula dah bawa balik tak nak buat pula kerja sekolah Tapi besok. contoh kalau Ustazah bawa balik, kita ada abang. Ya. Abang kita cakap nak tolong. Tolong Nak ke amalan yang tolong. baik Ustazah. Ya. Dia kata dia nak tolong siapkan kerja sekolah kita. Yang tu macam mana Ustazah? Kalau tolong sikit-sikit tak apa, tapi kalau tolong buatkan semuanya tak tu, boleh lah. itu dah kira dah tak manah lah. Sepatutnya dia Ah. guide sikit-sikit, kena buat macam ni. Jangan pula abang awak tu pergi tulis, pergi Ya. buat dari A sampai Z, yang tu dah lain dah Tolong dari dia. ajar boleh lah. Tolong Jangan ajar. tolong buat. Jangan tolong Okey. buatkan. Baik, saya kecil-kecil dulu suka buat macam tu. Tak boleh lah tolong macam tu Ustazah. Janganlah 100%. So, kenalah yang abang atau akak tu sepatutnya dia bagi guide, yang buat kita. Dia ajar lah Ustazah. Ya. Baik, baik. Okey, seterusnya. Ya. Ini merupakan sabda Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. La imana liman la amanatah lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Wow. Riwayat Ahmad. Maksudnya, kalau kita sebagai manusia ni tidak dapat menjalankan amanah, pecah amanah, maka iman kita tidak sempurna. Besarlah kesan Ya, dia Ustazah. ya. Baik. Okey, baiklah. Murid-murid nak dengar tak cerita daripada Ustazah? Nak. Kalau nak, double thumbs up. Okey. Macam tu. Okey, good. Okey, mari kita dengar kisah ini. Lihat di paparan slide. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okey, murid-murid dah dengarkan cerita daripada Ustazah? Okey, daripada cerita yang telah Ustazah ceritakan tadi, agak-agak apakah contoh sifat amanah Nabi? Okey, kita lihat yang pertama, iaitu tidak menipu dalam berniaga. Sebagai contoh, kalau Nabi SAW dia nak berniaga tepung gandum, so Baik. dia akan jual tepung gandum. Jangan pula dalam tu diganti dengan tepung ubi atau benda lain. Tak Tepung boleh. sama tapi tepung tu berbeza jenis. Dia dah tipu pula. Bungkusan lain, label lain, tapi dalam punya benda lain. Baik, kita tak dah jujur lah tipu. Tak Ustazah. jujur lah. Baik. Tak jujur, tak amanah. Baik. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Nabi SAW juga tidak pernah mengurangkan timbangan. Contohnya, Nabi nak jual barang 100 gram. Jadi dia packing, dia timbang betul-betul 100 gram. Tak adalah dia kurangkan 20 gram tinggal 80 gram ke. Tak boleh. Itu berdosa ya. Tak Baik. boleh buat begitu. Ya. Okey, seterusnya Nabi SAW tidak menipu dalam percakapan. Nabi sentiasa bercakap benar. Dia tidak pernah menipu. Dan akhir sekali menjual barangan yang baik. Contohnya Nabi SAW nak jual buah kurma, nak jual buah-buahan. Kenalah sediakan buah-buahan yang elok dan bukannya buah yang dah yang busuk ataupun hampir busuk. campur. Ya, tak boleh yang tercampur. Okey. Okey. Baiklah, sekarang Ustazah nak tanya. Baik. Ustazah nak tanya Nurhani. Nurhani? Silakan Adik Nurhani. Boleh bagi salah satu contoh sifat amanah Nabi Muhammad SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi SAW ialah jujur. Okey, bagus. Jujur. Mumtaz. Yeah, Bagus. tahniah Okey, Nurhani. Ustazah nak tanya lagi seorang. Ustazah nak Baik. tanya Raisha. Baik, Raisha, Raisha. berikan lagi salah satu contoh sifat amanah Nabi.
Silakan Raisha. Sifat amanah Nabi, Raisha sedang menggunakan tali hayat Ustazah. Tak apa, Kita bagi Ustazah ruang dan tanya peluang. murid yang lain. Uwais nak berikan pandangan? Uwais Al-Qarni. Uwais nak beri... Bercakap. Ya? Bercakap benar. Bercakap benar. Alhamdulillah, Baik, betul. pandai. Okey, pandai murid Ustazah. Itu adik-adik kita. Yang penting dia orang berani Ustazah. Ya, yang Ya, penting betul. berani Itu yang mencuba. luar biasa adik-adik Ya. kita ni. Kan kadang-kadang ada yang besar-besar ni tak berani nak bercakap ni. betul. Ini memang abang salut lah dengan adik-adik. Okey. Baik. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Berdasarkan kisah yang telah Ustazah ceritakan tadi, apakah analisis kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat yang pertama, Baik. dapat menambat hati Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Seperti yang kita telah ketahui, Sayyidatina Khadijah ni merupakan seorang bangsawan dan hartawan yang sangat kaya. Yep. Dia sangat tertarik dengan Nabi Muhammad SAW menguruskan perniagaan beliau. Jadi, dia pun telah memilih Nabi Muhammad SAW ini sebagai suaminya. Baik, itu dia. Ini yang luar biasa Ya, Ustazah. luar biasa. Dengan akhlak yang baik, dengan Ya. peribadi yang baik, sebenarnya Allah akan Ya. hadirkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan Betul. kita. Ya, betul. Baik Ustazah. Okey, kita lihat yang kedua. Baik. Dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Okey, orang Quraisy ni tak suka dengan Nabi SAW. Dia tak suka agama Islam. Tapi dalam bidang perniagaan ni, kaum Quraisy ni mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dia orang suka nak berniaga, berdagang dengan Rasulullah sebab Rasulullah ini seorang yang sangat amanah. Ya. Rasulullah takkan menipu. Jadi senang nak berurusan, nak berniaga dengan Nabi SAW sebab Nabi takkan tipu mereka. Itu dia. Kemudian kita lihat yang ketiga, Baik. kejayaan Nabi Muhammad dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Okay, bila kita dah tahu seorang tu jujur, amanah, sesiapa pun suka nak berniaga dengan dia. Bila dah ramai orang berniaga dengan dia, maka dia akan mendapat keuntungan yang banyak. So jadi orang yang amanah ni Ustazah, Ya, sebenarnya tak rugi pun. tak rugi. Kadang-kadang ada Ramai orang cakap macam, oh tak bolehlah jadi orang yang amanah ataupun jujur ni, kadang-kadang kita rugi. Contohlah macam tadi Ustazah kata, jangan tipu dalam pertimbangan. Ya, Bukan betul. orang kata kalau tipu untunglah sikit kan. Kita jual sekilo bagi 800 gram. So 200 gram tu kita boleh masukkan untuk yang lain pula kan. Tapi macam Rasulullah dah buktikan Ya, Ustazah. Rasulullah Ya, SAW betul. telah membuktikan bahawa sifat amanah itu menjamin kejayaan di dalam hidup. Baik, itu dia. So Okey. adik-adik dengar tu. Okey, sekarang Baik. Ustazah nak uji minda. Baiklah. Okey, jom. Murid-murid sekarang boleh lihat di paparan. Okey, Baik. ada gambar tangan kat situ. Okey, Ustazah nak bagi tahu bahawa itu merupakan situasi seorang penyeluk saku. Okey. Ada seseorang tu dia nak ambil apa tu? Nak ambil dompet. Itu bukan tangan dia sendiri lah Ustazah. Bukan. Tangan orang lain ada. Kalau awak, contohnya awak jalan-jalan Baik. dekat luar ke, dekat dalam sekolah ke, awak nampak ada seseorang tu cuba untuk mencuri beg kawan dia atau beg seseorang. Baik. Apa tindakan awak? Ustazah nak tanya Nur klik tak? Nurhani. Nurhani silakan. Ya, Ustazah. Nurhani, kalau nampak peristiwa ada orang nak menyeluk saku, apa yang Nurhani akan lakukan? Saya akan menegur lelaki itu supaya jujur. Okey, alhamdulillah betul. Okey, boleh juga. Seterusnya Ustazah nak cuba tanya adik Wan Azalia. Wan Azalia? Silakan Wan Azalia. Wan Azalia, apa yang Wan Azalia akan lakukan bila nampak peristiwa seperti ini? Ada orang nak ambil dompet kawan dia. Apa yang beg tersebut. Cakap gitu, beritahu tuan beg tersebut. Memberitahu wan beg tersebut. Okey, dia bagi segera tahu, bagi tuan tahu. dia balik. Bagi tahu. Awak hati-hati, ada orang nak curi dompet awak. Ada orang nak ambil dompet awak. Okey, betul. Baik. Okey, sebenarnya apa saja jawapan yang murid-murid telah kongsikan tadi? Semuanya betul. Betul, tepatlah Ustazah. Ya, tepat. Kan? So, kalau kita tengok Ustazah, ada orang dia macam bila nampak tu dia cakap, alah biarlah bukan dompet aku pun. Tak boleh lah Ustazah. tak boleh. Paling-paling tak kurang boleh. kita bagi tahu Kita tak dekat jujur orang lah. tu ataupun kita tegur siapa yang nak ambil tu amalan yang tidak baik. Baik Ya, Ustazah. betul. Okey, lagi satu. Pada Baik. suatu hari,
Murid-murid dikehendaki menjual di sekolah untuk mendapatkan dana. Datang seorang pembeli hendak membeli sekilo buah apel. Baik. Bolehkah murid-murid mengurangkan timbangan buah tersebut? Baik. Berikan sebabnya. Okey. Satu hari awak nak berniaga, lepas okey, Ustazah nak tanya Uwais, bolehkah kita mengurangkan timbangan? Uwais? Silakan Uwais. Ya Uwais? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh, Kenapa Uwais? tak boleh? Kenapa tak boleh tu? Kenapa tak boleh? Bahkan tak jujur. Tak jujur. Tak jujur, Alhamdulillah. pandai. Pandailah Uwais. Tak boleh Ustazah. Ya, betul. Macam nak nangis je. Tak boleh, tak boleh. Itu bukan nangis Ustazah. Tu marah tu. Marah tak jujur. okey, Ustazah. marah pada orang tak jujur. Betul. Baik. Silakan Ustazah. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya Ustazah akan serahkan kepada Ustazah Amira untuk slot yang berikutnya. Baik, sebelum tu Ustazah, kalau kita tengok Ustazah, bila Ustazah sebut tadi berkenaan dengan kejujuran, amanah, saya teringat tahu dalam satu hadis Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Atau kama qala Rasulullah SAW, Nabi sebut, barang siapa nampak kemungkaran, macam tadilah orang nak seluk saku tadi, dia hendaklah cegah dengan tangan, yakni kekuasaan yang dia ada. Ya, Contoh betul. kalau ketua kelas tadi nampak orang buat salah, dia marahlah, dia tegurlah kan. Kalau tak mampu dengan lisan. Ya, betul. Kan, dengan percakapan yang baik. Tak mampu juga, cegah dengan hati. Benci perbuatan itu tak baik. Ya, betul. Dan benci dengan hati adalah selemah-lemah iman. Baik Ustazah, kita nak berhenti rehat seketika Ustazah. Boleh. Okey, kita nak bagi peluang kepada Uwais untuk minum air kejap. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan Al-Amin, kejujuran, dan kita selalu dengar qulil haq walau kana marra, berkata benarlah walaupun pahit. So jujur itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Baik Ustazah, kita nak teruskan di kelas kita, tapi sebelum tu saya nak tanya adik-adik saya, semua dah ready ke untuk kita mulakan, kita teruskan kelas kita? Kalau ready, belanja pada masak macam ni. Wah, okey. Baik, semua dah bersedia Ustazah untuk kita teruskan kelas kita. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah. Tadi Ustazah Rahmawati dah terangkan kepada kita macam mana Nabi bersikap jujur dalam berniaga, Baik. amanah. Okey, tidak mengurangkan timbangan, okey, tidak menjual barang-barang yang buruk. Ya. Buah-buah pun dia tak jual buah-buah yang buruk, buah-buah yang segar. Okey. Ustazah akan terangkan apakah teladan yang boleh kita ambil daripada sifat amanah Nabi tersebut, daripada sifat kejujuran Nabi, daripada sifat Nabi tidak tidak menipu. Apa yang teladan kita boleh ambil sebagai umat dia. Ya. Okey? Dan setiap perbuatan tu sebenarnya ada sebab dia lah Ustazah kan. Ya, ada sebab dia. Bukan saja orang panggil kita menjaga amanah yang orang bagi, tapi kita juga haruslah menjaga amanah yang Allah Taala beri kepada kita. Itu dia. Baik. Apa yang Allah Taala berikan kepada kita sebenarnya? Banyak. Contohnya seperti apa? Allah berikan kita tumbuh-tumbuhan. Okey, mencipta haiwan untuk kita makan. dapat hirup udara yang segar. Ya, Ustazah. udara itu pun amanah daripada Nabi. Dan juga tidak lupa tubuh badan kita yang sihat. Baik, Itu Ustazah. amanah yang Allah bagikan kepada kita. Nyawa pun amanah Allah bagi. Sebab itulah Allah marah pada orang yang bunuh diri. Sebab apa? Menyeksa diri yang menyeksa tubuh badan kita. Baik, Okey. itu dia, Jom, Ustazah. apa teladan yang kita boleh ambil? Baik. Jom kita belajar, murid-murid. Jom.
Okey, yang pertama. Okey. Okey. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Baik. Apa teladan kita boleh ambil dengan bercakap benar itu? Okey. Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Baik. Ya, tak kiralah apa situasi yang kita hadapi, kita mesti bercakap benar. Contoh Ustazah, kerja sekolah tak siap Ustazah. Datang sekolah. Mat, mana kerja sekolah? Lepas tu dia cakap, ketoran ni dekat kursi. kan, sebenarnya sebab semalam main game online. Betul. Kan, lepas tu dia kata, Ustazah, saya semalam tak sihat lah, demam. Tak boleh lah macam tu Ustazah. Tak boleh menipu. Dan sekarang ni kita tak pergi sekolah. Tapi kerja sekolah tetap diberikan oleh guru dalam Google Classroom, kan? Kita mengamalkan amalan PDPR. Okey. Dalam Google Classroom, cikgu telah memberikan kerja rumah dan pada waktu-waktu yang telah kita dah tetapkan. Contohnya cikgu bagi pendidikan Islam. Hari ni hari Isnin, hari Selasa. Okey, hari Selasa. Cikgu cakap, okey, saya bagi tempoh 2 hari untuk anak murid-murid menyiapkan kerja rumah. Jadi, dalam tempoh 2 hari tersebut, murid-murid mesti menyiapkan kerja rumah. Kerana apa? Kerana itu adalah amanah yang telah diberikan oleh guru tersebut. Baik, itu dia. Tapi ada mungkinlah kita tahu sesetengah parent bekerja. Dan pada hari Sabtu dan Ahad sahaja mereka boleh melihat kerja-kerja sekolah anak-anak mereka. Jadi walaupun mungkin waktu tersebut telah orang cakap berlalu, tetapi kita sebagai pelajar dan kita tahu amanah yang telah diberikan oleh guru kita, maka kita boleh buat walaupun dah terlambat. Walaupun tanpa pantauan Ustazah, sebenarnya murid-murid boleh ambil inisiatif untuk siapkan sendiri. Betul atau salah itu nombor 2 Ustazah. Ya, betul. Mungkin kalau pelajar tahap 2, tahun 4, 5, 6, mungkin mereka boleh ambil inisiatif untuk siapkan sendiri. Tapi untuk pelajar tahap 1, contohnya tahun 1, tadika, mereka kadang-kadang tak tahu dekat mana nak ambil kerja sekolah tersebut, kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang walaupun lambat, hantarlah kerja sekolah. Okey. Itu adalah situasi bercakap benar. Okey? Baik. Seterusnya. Okey. Sebagai ketua negara, Nabi Muhammad menjalankan amanah dengan penuh sempurna. Baik. Ketua negara, Nabi tidak menipu. Okey, bila ada contohnya ada saudagar-saudagar yang kaya memberikan duit ke, memberikan apa-apa sahaja kepada Nabi Muhammad. Sebagai ketua negara, Nabi tidak menggunakan ke jalan yang salah. Selain itu, Nabi tidak menerima rasuah. Sebab rasuah itu berdosa. Baik, so contoh ikutan daripada baginda Rasulullah SAW sebenarnya dah ada Ustazah. Ya, betul. Saya pernah dengar lah yang mana kalau pada zaman Rasulullah SAW, kalau orang yang pertama sekali lapar adalah baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau orang yang terakhir sekali kenyang juga adalah baginda Rasulullah SAW. Betul. Yang mana Rasulullah akan mengutamakan sahabat-sahabat dan juga keluarga terlebih dahulu. Ya, dan juga umat-umat dia. Dia memang sanggup melapar. Bayangkanlah dengan sebiji kurma, Rasulullah sanggup memberikan kepada sahabat-sahabat dia. Yang terakhir itulah baru Rasulullah makan. Betapa agungnya Rasulullah. Mampukah kita buat macam tu? Azhar mampu tak? Saya kalau fikir logik mungkin kita pun tak mampu. Mungkin kita tak mampu, betul. Kan? Tapi kalau dah terpaksa, kita tak salah berkongsi makanan. Sebab kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sampai ikat perut dengan batu. Kita mungkin sampai hari ini lapar, kita tak ikat lagi Ustazah. Ikat tali pinggang je. Ingat tak yang Rasulullah pergi melawat orang panggil umat dia yang budak ada anak dengan ibu, anak menangis sebab kelaparan. Mak sanggup masak air, letak batu dekat dalam tu. Ada peristiwa tersebut. Kan? Sanggup mengikat perut. Tapi Rasulullah balik terus memberikan segala-gala apa yang dia ada kepada umat dia, kepada tu dia. Masya-Allah, betapa hebatnya. Menjalankan amanah tadi Ustazah. Jadi kita wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Baik. Contohnya lah, tadi Ustazah Rahmawati dah berikan contoh amanah sebagai ketua kelas. Walaupun benda tu nampak alah kecilnya. Walaupun kecil tapi kesan dia tu besar.
Seandainya seorang ketua kelas tidak dapat mengawal kelas, apa yang akan berlaku kepada kelas tersebut? Baik. Kan pergaduhan, Ya. bertumbuk, luka. Bila luka, parent pun datang sekolah. Ya. Kan? Selain itu perlu main peranan di antara Ya, perlu main peranan. walaupun rakan-rakan sebaya Ustazah, Ya. mungkin contoh kita kata umur 8 tahun sama-sama 8 tahun, tetapi melaksanakan amanah itu satu kewajipan yang Ya, mana Ustazah betul. sebut tadi. Kalau kita sebagai ketua kelas, kalau bukan ketua kelas sekalipun, kita perlu untuk mendamaikan kalau ada kawan-kawan yang gaduh kan. Kita tak join sekali lah dalam pergaduhan tersebut. Baik, Selain Ustazah. itu, saya akan bagi contoh sebagai pengawas. Pengawas pusat sumber, Baik. pengawas sekolah. Ya. Pengawas adalah satu tugas yang besar bagi sekolah. Bukan Baik. yang besar sebesar-besarnya kita nak kena fikir. Tapi besarlah untuk dia menjaga satu sekolah tu. Ya. Disiplin, kehadiran pelajar. Okey, seorang pengawas mesti datang awal. Ya. Itu memang amanah betul-betul. Baik. Nak kena jaga buku dekat library. Tak boleh curi buku. So itu perlu diberi penekanan Ustazah kan Ya, kepada betul. kawan-kawan kita yang lain. Baik, kita dah tahu dua Ustazah, Okey. kita nak tahu yang ketiga Apa yang Ustazah. ketiga ni? Merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi. Oh, tak boleh juga Ustazah. Tak boleh. Sebab apa? Ustazah nak tanyalah Baik. Edrina. Sebab apa Nabi tak bagi kita sebagai hambanya merosakkan tanaman Ya. ataupun pohon-pohon? Baik, silakan Edina. Sebab apa Edrina? Edina kena buka mikrofon Edina. Tak dengar. Okey, silakan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betul. Masya Allah. Tahniah Edina. Okey, alhamdulillah, betul. Itu semua adalah ciptaan Allah, iaitu amanah Allah kepada kita Ya. di atas muka bumi ini untuk jaga pohon, binatang dan sebagainya. Maksudnya bukan amanah kita dengan sesama manusia Ya, juga Ustazah, betul. tapi juga kepada tumbuh-tumbuhan Ustazah. Ya, tumbuh-tumbuhan, Okey. haiwan, diri Baik. kita sendiri. Okey, sebab apa? Cuba bayangkanlah kalau kita berjalan-jalan, kita patahkan pokok. Betul. Jalan-jalan, kita cabut pokok tu. Apakah akan berlaku? Kan? Lepas tu Yep. kita menebang pokok sesuka hati, berlakunya penebangan, tebang-tebang pokok, penebangan haram semua tu. Apa yang akan berlaku? Ekosistem kita akan berubah. Terjejas. Kalau kita Baik. tengok banjir kilat dan sebagainya, tanah runtuh sebab apa? Pokok-pokok tu akar-akar dia tidak dapat pegang tanah tu. Maksudnya kalau contoh ada hujan dia tak dapat Dia jadi tadahan terhakis. hujan lah Ustazah. Ya, dia terhakis. Sebab baik. itulah Allah Ta'ala suruh kita jaga. Sebab ada sebab dan musabab kenapa Allah mencipta pokok-pokok tersebut. Baik. Kan? Kalau Azhar tengok dekat orang panggil apa? Dekat bukit. Ya. Kan ada banyak pokok. Betul. Cuba bayangkan kalau kita tebang pokok tersebut. Hujan turun. Betul. Maka tanah-tanah akan terhakis. Ya. Itu yang berlaku, tanah runtuh dan Banjir sebagainya. kilat dan sebagainya. Ya, Ustazah. jadi Baik. kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini Yap. wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Jangan buang Baik. sampah merata-rata. Yap. Tidak buang sampah dalam sungai. Okey. Baik, itu dia penting kita menjaga flora dan fauna. Ya, penting di untuk negara kita jaga sendiri. flora dan fauna kita. Baik Ustazah, seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya ada buku lah. Nak buat apa tu dengan buku? Kita nak putar roda. Adakah kita nak main game Ustazah? Ya. Okay, siapa nak main game dengan Ustazah? Sabar. Macam ni, cing. Okey. Semua. Baik Ustazah, sebelum kita biarkan roda itu berputar. Alamak, saya baru nak putar roda Jangan ni. dulu Ustazah, jangan dulu Okey. Ustazah. Kita nak bagi adik-adik kita semua standby terlebih dahulu. Bukan sekadar dekat Google Meet, juga di rumah anda boleh standby. Yang mana kita akan main game dengan Ustazah kejap lagi. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Ustazah Amira Ismail serta Ustazah Rahmawati Muhammad Sharif dan juga adik-adik saya yang comel-comel. Okey Ustazah, dah tak sabar ni sebenarnya kita nak main game ni Ustazah. Putar roda. Kita nak putar-putar roda, tapi abang ingatkan kepada adik-adik kalau nak menjawab kejap lagi buka mikrofon, kemudian selepas jawab boleh tutup balik mikrofon anda. Alright Ustazah, jom kita mulakan Ustazah. Jom. Moni-moni dekat rumah dah ready? Dah ready ke? Okey, angkatlah thumbs up sikit. Okey. Baik. Jom. Ustazah akan putar game Okey. Kita tengok siapa yang kena. Yang mana warnanya ada adik Okey, Uwais. Uwais warna merah Ustazah ke? Sorry. Warna Uwais. Okey, ambil Okey. nama Uwais. Ni nama Uwais. Abang buka kertas ni, abang dalam ni akan ada soalan ke Ustazah? Betul. Okey, kita koyak. Cing. Ding. Cing. Okey, ditulis. Soalannya, situasi manakah yang menunjukkan sifat amanah? A. Azura terjumpa telefon bimbit dalam kelas. Beliau menyerahkan telefon tersebut kepada guru disiplin. B. Ali dan Abu sedang bermain baling batu. Tiba-tiba batu itu terkena cermin kereta guru sehingga menyebabkan keretakan pada cermin. Ali minta Abu rahsiakan benda tersebut. Abu akui dengan permintaan Ali. C. Ibu memberi wang RM10 kepada Ammar supaya membeli ikan bilis di kedai. Tetapi Ammar menggunakan wang tersebut untuk membeli aiskrim dan permainan. Tak patutlah Ammar ni. Okey. D. Amir dan Sufi tidak sengaja memecahkan pasu bunga ibu semasa bermain. Mereka berdua berjanji bersama-sama untuk merahsiakan perkara tersebut. Yang mana satukah sifat amanah, Uwais? Mana satu Uwais? Azura terjumpa telefon bimbit di dalam kelas. Beliau menyerahkan telefon itu kepada guru disiplin. Wah, itu dia. Jawapannya adalah A, Ustazah. Betul atau Betul. salah? Tahniah. Okey. Tahniah. Saya nak putar lagi. Baik. Okey, mari kita putar. Kita putar, Ustazah. Kita lihat siapa yang kena. Nuri. Nuri. Bukan. Raisya. Maksud saya Raisya tadi, Ustazah. Okey, Raisya. Wah, ini roda ni the game kita lah, Ustazah. Okay, ready, Raisya? Okey, Raisya ready. Ini nama Raisya, betul So, abang akan buka. Saya buka ya, Ustazah? Ya, boleh buka. 1, 2, 3. Jeng, jeng dan jeng. Soalannya, berikut merupakan analisis daripada kisah sifat amanah baginda Rasulullah SAW. Kecuali A. Kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam perniagaan adalah kerana sifat amanah. B. Dipercayai kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. C. Nabi Muhammad SAW seorang yang tamak semasa berniaga. D. Dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah. Yang manakah satu jawapannya? A, B, C dan D. C. Nabi SAW seorang yang tamak semasa berniaga. Baik. Dalam empat-empat ni ada satu bukan sifat baginda Rasulullah SAW iaitu C, yang mana Nabi Muhammad SAW seorang yang tamak semasa berniaga. Salah. Betul, ya. Kecuali. Jawapannya Saya adalah tak betul. nampak kecuali tadi. Oh, ya. Pandai, Raisya. Pandai. Kecuali. Okey. Jom kita putar lagi. Baik, kita siapa putar yang lagi, keluar? Ustazah. Kita lihat siapa yang kena. Siapa yang kena? Jeng. Edrina. Okey, betul. Dia berhenti kat situ, Ustazah. Betul. Okey, baik. Edrina warna pink. Okey, ini Edrina punya. Abang nak tunjuk. Okey, so abang akan buka dalam ni. Kita tengok apa soalan dia. Teng. Itu dia. Manakah berikut merupakan bukan teladan sifat amanah Nabi Muhammad SAW kecuali A. Nabi Muhammad SAW pecah amanah. B. Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. C. Nabi Muhammad SAW malas berniaga. Dan D. Nabi Muhammad SAW bersifat kasar ketika berniaga. So jawapannya adakah A, B, C atau D? Silakan Edrina.
Apa dia? B. B. So, Nabi Muhammad SAW sentiasa. SAW sentiasa bercakap benar. Baik, betul tak Ustazah jawapannya? Betul. Yeah, Tahniah. tahniah. Oh, Okey. semua betul ni setakat ni. Saya Tak ada lagi yang putar salah lagi. ni. Baik. Kita putar Ustazah. Siapa yang kena? Teng, 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 teng. Mehmet. Mana nama Mehmet? Baik, Okey. ada Ustazah. Ada. Nama Mehmet ni warna hijau. Okey, Mehmet ni awak punya Mehmet. Ada tulis ni nama awak. Okey, so abang akan buka soalannya. Kita tengok. Teng. Itu dia. Soalan dia, Nabi Muhammad SAW diberi gelaran Tot bermaksud sangat dipercayai oleh masyarakat Arab. Ha. A. Al-Kadhib, B. Al-Khattab, C. Al-Ghasiyah dan D. Al-Amin. Yang mana satu jawapannya? A, B, C atau D? D. D. Al-Amin. D. Al-Amin. Betul. Betul tak Ustazah? Yes. Yeay. Wah, hebat-hebat lah dia saya pagi ni. Ada dua lagi nama. Jom kita Okey. putar. Siapa Baik. dapat? Kita nak tengok dua ni adakah dijawab betul ataupun salah. Antara Nurin dan Azalia. Okey. Okey. Wah, dia main Tengah-tengah. CPCP. Azalia. Okey. Azalia. Dia main CP-CP ni. Main CP-CP. Okey, ni Azalia awak punya warna biru ni. Okey, abang akan buka soalannya untuk awak. Soalan dia berbunyi 1, 2, 3. Tarang. Amanah sangat penting oleh setiap Muslim. Jawapan dia ada 4. A. Diamalkan. B. Diabaikan. C. Dihindarkan. Dan D. Disisihkan. Jawapannya adakah A, B, C atau D? Azalia silakan. A. Diamalkan. Jawapannya A, diamalkan. Betul ke Azhar? Itulah Ustazah, saya kena tanya Ustazah lah Ustazah. Betul ke salah Betul Ustazah? lah. Kita kenalah amalkan sifat amanah. Okey. Yeay. Tahniah Okey, Azalia. tahniah. Dan yang terakhir, Nurin. Alright. Okey, Nurin kita tengok. ready. Adakah Nurin boleh jawab soalan ini dengan betul InsyaAllah. ataupun tidak? InsyaAllah. Okey, kita tengok nak buka ni takut sikit ni. Dia macam ketat sikit. Macam Okey, ini berdebar. soalan yang terakhir. Soalan dia berbunyi, sebagai umat Islam, kita perlu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. A, mengabaikan. B, mencontohi. C, melupakan. Dan D, menilai. Yang mana satukah jawapannya, Nurin? B. Mencontohi. mencontohi. Pandai. Yeay. Alhamdulillah. Betul. Semua anak-anak murid hebat-hebat lah. Azhar. So adik-adik kita untuk game ni memang semua dapat lepas. Ui. Semua markah Terbaik. TikTok. TikTok. Terbaik. Baik Ustazah. Okey, jom kita sambung sesi pembelajaran kita. Baik. Ada terkesilang kata lah Azhar. Mak. Mana Ini soalan dia? Kecil-kecil dulu saya suka Suka main tak main ni? Ustazah. Suka Ustazah. Ya, okey. Okey. Jom kita tengok apa soalan terkesilang kata pula. Baik. Jom kita saksikan sama-sama. Okey. Dah ready murid-murid? Okey, semua dah ready? Okey, kita mula. Jom. Okey, jom. Okey, kita ambil soalan nombor 1. Baik. Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan perniagaannya di Syam kepada Nabi. Kepada Nabi apa? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Uwais Al-Qarni. Al-Qarni. Laju. Silakan. Okey, apa jawapan dia? Muhammad. Okey, Muhammad. Kita cuba ya. Muhammad. Baik. Semangat. Wah! Ya, betul. Pandai. Okey, baik. Kita Okey. teruskan Ustazah. Soalan yang kedua. Cepat. Nampaknya Okey, masa sangat sifat mencemburui apa kita ni. telah mendorong kejayaan Nabi Muhammad dalam berniaga? Baik. Sifat apa? Okey, Raisya. Raisya, silakan Raisya. Amanah. Amanah. Okey. Betul ke? Betul. Ya, betul. lagi. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Aha. Nabi Muhammad telah apa yang besar dalam perniagaannya kerana sifat jujur? Okey, Nurin. Silakan Nurin. Apa jawapannya? Untung. 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 Betul ke Ustazah? Untung UN Ustazah. Saya pun nak kata. Ustazah saja nak sabotaj Nurin ni Ustazah.
Okey, baik. Okey, betul. Okey, soalan yang Okey. keempat. Baik, soalan seterusnya. Sayyidina apa telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suami? Oh, Fatih macam ni awal-awal. Muhammad Fatih, silakan. Okey, Fatih. Nabi Ni berebut ni. Sayyidina apa? Khadijah. Khadijah. Itu dia. Betul ke salah? Betul. Dan soalan yang terakhir. Semua Okey, tepat ni, baginda Ustazah. digelar apa oleh masyarakat Arab? Okey, Raisya. Silakan Raisya. Amin. Al-Amin. Al-Amin. Betul ke ni? ke? Betul. Okey. Wah, dia orang yang betul, kita pula yang seronok kat sini Ustazah. Pula, seronok betul Azhar. Betul Ustaz, tak seronok adik-adik kita dapat jawab dengan betul. Maksudnya Okey. mereka faham Ustazah Betul. apa yang Ustazah sampaikan dan kita belajar pada hari ini. Ya, Baik betul. Ustazah, sedar tak sedar masa sangat-sangat menceburui. Allah. Kalau tak tadi saya nak join sekali Ustazah. Alamak. Geram tengok adik-adik kita jawab betul. Tapi apakan daya, akan kita dah sampai ke penghujung untuk teras Ya. di TV KPM ni. Mungkin kita nak tanya Ustazah sebagai khulasah, sebagai rumusan terhadap pembelajaran kita pada pagi ini dalam subjek pendidikan Islam dan topik kita Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Silakan Ustazah. Okey, baiklah. Alhamdulillah murid-murid telah belajar apa sifat Al-Amin. Jadi Ustazah harap lepas ni murid-murid sentiasa berlaku jujur pada diri kita sendiri. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita berlaku jujur, bermaksud kita telah mengamalkan sifat Nabi itu sendiri. Dan bila kita amalkan sifat Nabi, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang mengamalkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Mungkin Ustazah Rahmawati ada juga nak memberi sedikit rumusan terhadap pembelajaran kita pada pagi ini Ustazah. Silakan. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua telah pelajari hari ini dan Ustazah ingin simpulkan bahawa kita sebagai manusia di muka bumi ini kita menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Tugas kita sebagai hamba ialah kita kena sentiasa beribadah seperti mana kalau solat kena menjalankan amanah tu solat. Kalau puasa Ramadan kena puasa Ramadan. Kalau kita sebagai murid, guru memberikan tugasan, kita kena siapkan tugasan. Kalau amanah kita terhadap Nabi SAW, kita hendaklah sentiasa mencintai Rasulullah SAW dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Baik. Terima kasih banyak Ustazah Rahmawati dan juga Ustazah Amira Ismail kerana sudi bersama kita pada pagi ini dalam subjek pendidikan Islam dan topik kita membicarakan tentang Nabi Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terima kasih adik-adik saya yang comel daripada 4 buah sekolah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 92, Prisin 51, Prisin 111 dan juga SK Duyung Gano kita bawah. Alright, jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 hingga 10 pagi di Didik TV KPM dan Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Definisi jujur adalah keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar dan jujur. Tetapi kalau tidak, itulah yang dikatakan dusta. Baiklah, bagi topik kali ini ditekankan dengan konsep penerapan nilai jujur di dalam diri anak-anak dan kita semua. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ikon jujur yang layak untuk kita contohi sepanjang zaman. Kita juga mengakui bahawa sikap jujur di dalam Islam dipandang sebagai sifat yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua umat Islam. Sifat ini seharusnya menjadi karakter utama dalam diri setiap murid juga. Semua bentuk kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sudah tentu harus kita teladani. Sebagai umatnya, sudah menjadi kewajipan kita untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW.